والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يعني مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, puji daripada menyamai dengan segala sesuatu yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mengkehendaki dan menghimpunkan kita pada pagi ini di dalam masjid, di dalam rumah Allah. Maka diharapkan pada muhibbin sekalian senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah, dan kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih serta niat yang baik. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu masuk ke dalam hati kita dan dapat diamalkan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Al-Misbah Munir. Hari ini sambungan surat 10, muka surat 10, perenggan pertama. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya daripada 6 rukun iman, percaya akan segala rasul-rasul Allah. Percaya dengan makna yakin di dalam hati. Di dalam hati kita hamba mempercayai, dalam hati hamba membenarkan, mengiyakan, setuju di dalam hati. Setuju hati dengan bahawa mereka itu adalah utusan Allah. Hati kita membenarkan, contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh-sungguh adalah utusan daripada Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Jadi percaya dengan makna yakin, bukan zon, bukan syak, bukan waham. Yakin sepenuh-penuh hati, jangan mempertikaikan, jangan berbolak-balik, jangan taraddud, jangan hatinya berbolak-balik, betul ke tidak, betul ke tidak Muhammad itu Rasulullah Allah. Kalau itu tidak dipanggil beriman lagi, karena syarat akidah itu mesti jazam. Keyakinan tu mestilah jazam yang putus. Kalau yakin tapi tidak jazam, tidak sah juga. Yakin tapi tidak jazam. Sekarang yakin Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak jazam. Dalam hatinya ada kebarangkalian akan mengubah kepada kepercayaan yang lain. Kalau begitu tidak dipanggil beriman dengan Rasul. Itu satu.
Apa maknanya? Apa maknanya percaya akan segala rasul ni? Jadi maksud tu yang kita nak kena faham. Maksud, apa maksud percaya kepada rasul? Dengan maknanya, dia nak huraikan maksud. Apa yang dikendaki dengan pegangan kepercayaan, keyakinan bahawasanya contoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan daripada Allah. Apa maksudnya? Maknanya mengaku putus. Nampak tu? Mengaku putus makna jazam. Jangan berbolak-balik, jangan berubah-ubah. Waktu senangnya lain, waktu sakitnya lain, waktu kayanya lain, waktu miskinnya lain pegangan. Berubah-ubah ataupun ternanti-nanti barangkali akan mengubah kepada kepercayaan yang lain. Itu tidak masuk dalam kata beriman. Dengan makna mengaku putus. Macam mana nak mengaku putus ni? Mesti ada dalil. Sebab tu perlunya dalil. Kalau tak ada dalil, boleh jadi itu dakwaan kosong. Itu peranan dalil untuk menjadikan seseorang itu yakin dan jazam. Kalau tak ada dalil, dia bolak-balik. Boleh jadi pun. Tak ada bukti. Sebab tu mengetahui bukti itu wajib mesti. Kerana dengan adanya bukti itu menjadi asbab pegangan seseorang itu jazam, yakin. Macam kita nak menuduh seseorang itu bersalah tanpa bukti, tanpa dalil, tuduhan kita ataupun dakwaan kita itu tak dipakai. Boleh jadi betul, boleh jadi salah sebab tak ada bukti. Tapi kalau ada bukti, tak ditolak lah. Cap jarinya ada, DNA nya ada, gambarnya ada, nak tolak je. Sebab ada dalil. Tapi kalau tak ada dalil, dia bersalah. Mana dalil? Tak ada dalil tapi dia bersalah. Tak pakai. Tak pakai. Sebab tu perlunya mengetahui, mempelajari, memahami akan dalil. Mana bukti? Mana bukti yang kita yakin bahawa Sayyidina Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, sedangkan kita tak jumpa orang. Kita tak jumpa Rasul. Macam mana kita nak percaya yang dia itu utusan Allah? Mak cakap, ayah cakap, tak pakai. Boleh jadi apa yang mak ayah kita cakap betul, boleh jadi salah. Itu namanya taklid, tiru. Maka kita sendiri kena belajar, mengetahui, memahami manakah bukti yang Sayyidina Muhammad SAW itu adalah utusan daripada Allah. Kita mesti tahu, kita mesti faham, dan itulah yang kita pegang. Keimanan kita yang dah balik ni tak boleh nak pakai seperti keimanan kita waktu kanak-kanak. Waktu kanak-kanak dulu tak apa, mata-mata meniru sebab akal kita pun tak pandai, tak faham lagi nak mencari bukti. Boleh nak ikut mak ayah kita, kata Allah Tuhan Muhammad Rasul. Tapi peringkat kita dah balik, berakal, dah waras ni, tak boleh nak gunakan maknanya pegangan dan kepercayaan semata-mata taklid, tiru gitu. Wajib kita belajar dalil. Ini berdosa. Tak belajar dalil ni berdosa. Walaupun keimanannya betul, sah iman tapi berdosa. Sebab apa? Berdosa sebab apa pula? Berdosa kerana meninggalkan mempelajari dalil. Sah tak iman dia? Sah kalau jazam. Kalau dia tiru mak bapak dia tu jazam, tak apalah, sah lah. Maksudnya walaupun mak bapak dia menukar kepada agama lain, aku tetap percaya Allah Tuhan Muhammad Rasul. Aku takkan ubah dah. Tak apalah kalau begitu. Tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Meninggalkan mempelajari dalil. Sedangkan dia adalah ahli. Maksud ahli ni, dia kalau belajar dia boleh pandai. Dia kalau belajar, dia kalau mengaji semua, dia boleh faham dalil-dalil. Tiba-tiba dia tak nak belajar, maka berdosa sebab tak belajar dalil. Imannya sah. Mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh
ada segala Rasulullah, ada segala utusan Allah, ada segalanya utusan Allah Ta'ala. Itu satu, itu yang pertama sekali. Tak cukup dengan situ. Dan mengaku, yakni membenarkan. Mengaku dengan mana? Membenarkan, sungguh, mengaku sungguh, yakni mengiyakan sungguh-sungguh akan segala perkara yang mereka itu, mana yang Rasul-Rasul tadi menyampaikan kepada umatnya. Ini yang banyak terkantoi. Sini yang banyak kantoi. Percaya tak Muhammad tu Rasul? Percaya. Percaya tak hudud yang dibawa oleh Muhammad? Kantoi. Lepas tu kena faham juga. Kalau setakat percaya Muhammad Rasul, percaya. Kemudian, adakah kamu terima segala yang dibawa oleh Rasul yang namanya Muhammad? Habis. Kalau habis. Maknanya dia tak terima sepenuhnya apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang macam ni beriman? Tidak sah iman. Tak sah iman. Tak beriman dengan Rasul namanya. Itu bahaya kalau tak belajar. Kita sangka-sangka beriman dah. Sangka-sangka diri kita beriman dah. Sebab apa? Percaya Muhammad tu Rasul. Tapi bila selidik dalam lagi, kau terima tak apa yang Rasul tu bawa? Terima tak syariat yang Nabi tu bawa? Ada yang relevan lah, ada yang macam tak relevan. Habis Alhamdulillah. Sebab tu digandingkan dulu. Maksud percaya kepada Rasul, yang pertama percaya dia itu utusan Allah, yang kedua terima segala yang dia bawa. Terima segala, bukan terima sebahagian, bukan. Banyak orang kita tak faham. Itu dah sebabnya tutup guru ajak kita datang mengaji. Lepas tu tutup guru ajak kita datang belajar, datang mengaji. Takut kita jadi orang beriman syok sendiri. Syok sendiri. Oh, aku beriman. Sebab apa? Aku percaya Rasul. Percaya yang mana satu? Percayalah di utusan Allah. Dah yang dia bawa, kau percayalah. Yang dia bawa halal haram tu kau percaya tak? Baru bunyi-bunyi nak tegakkan syariat Allah yang dibawa oleh Muhammad, dah ramai bangkang dah. Padahal yang bangkang ni tadi, yang katanya percaya Muhammad itu utusan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oh, jangan main-main. Semayanglah pagi petang siang malam. Pergilah haji tiap tahun. Buatlah umrah selalu. Tak cukup yang ni, semua jadi debu ya. Perasaan beriman rupanya masih lagi kafir di sisi Allah. Faham betul-betul makna iman ni. Iman ni bukan makna tahu, terima hati, setuju hati dengan apa yang kita tahu. Kalau tahu tapi hatinya tak setuju, itu bukan beriman. Dan kalau tak mengaji, cuba bayangkan, yang tak mengaji mustahil tahu benda ni. Yang tak mengaji mustahil tahu benda ni. Macam mana itu amalan? Macam mana nak mati itu dalam keadaan tak tahu rupanya iman tak sah? Sebab tu tauhid ni fardu ain. Tak boleh lambat-lambat belajar, tak boleh lengah-lengah mengaji, sebab memang nak pakai setiap hari. Ada orang kata kita ni ngaji tauhid, kena ngaji tauhid. Betul dah. Sebab apa? Nanti kita nak mati. Nak mati besok dan kita pastikan iman kita betul. Dah, salah tu. Iman ni nak pakai sepanjang hidup sampai ke mati, bukan waktu mati saja. Ni waktu kita hidup ni pun nak kena iman yang betul. Kalau tak, amalan yang kita buat semua takkan diterima oleh Allah.
Lebih-lebih lagi nak mati itu lagi lah, itu penentuan sama ada di hari kiamat besok kita kekal dalam neraka atau tidak. Tapi perlukan iman yang betul sekarang supaya amalan kita diterima oleh Allah. Sebab syarat amalan nak diterima oleh Allah, dia mesti beriman kepada Allah dan Rasul. Mesti beriman kepada Allah dan Rasul. Dan maknanya mengaku putus seorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Dan itu tak boleh buang tu. Dan mengaku, bukan sekadar tahu dia Rasul, kena mengaku, wajib hatinya mengaku sungguh-sungguh akan segala perkara yang mereka itu Rasul menyampaikan kepada umatnya. Rasul kata sungguh, Rasul kata sembahyang, sungguh ke hukum sembahyang tu? Sungguh. Benar ke hukum sembahyang tu? Benar. Sungguh ke hukum puasa yang Nabi bawa? Sungguh. Benar ke hukum puasa tu? Benar. Sungguh ke hukum jenayah yang Nabi bawa? Sungguh. Benar ke segala hukum jenayah tu dengan kisah, dengan takzir, dengan hudud? Benar. Sungguh. Baru orang beriman. Ini dah haji sungguh, puasa sungguh, umrah sungguh, nikah kahwin sungguh, pembahagian harta sungguh. Tentang kena bab hudud tak ribut. Habis. Ke bab jenayah ni Rasul lain yang bawa. Cuba kita yang kita kata tak ribut hukum hudud tu, adakah dengan sebab dibawa oleh yang bukan Rasul ataupun Rasul yang lain? Bukankah dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW juga? Kita terima bab solat sebab Muhammad yang bawa, terima bab puasa sebab Muhammad yang bawa, zakat haji umrah sebab Muhammad yang bawa. Hudud bukan Muhammad yang bawa, Muhammad reka. Alhamdulillah. Faham baik-baik, supaya tak menyesal nanti. Ada masa lagi, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, betulkan balik pegangan dan akidah, betulkan balik. Jadi kalau kita tak mengaji, kalau kita tak belajar, kita sangka akidah hidup tu sama macam ngaji Quran. Kalau kita tak ngaji tajwid, sangkaan kita bacaan betul. Bila ngaji tajwid tu jumpa banyak salah dalam bacaan. Tu salah. Sebulan Fatihah tak alih-alih. Bila jumpa kata buku tajwid sebulan Fatihah tak alih-alih, Fatihah punya banyak silap. Tapi bila baca sendiri, jangan kata Fatihah 2-3 juzuk kita boleh belasah. Baca sendiri 2-3 juzuk kita boleh belasah. Sebab tak tahu salah. Sabdaan kita betul. Jumpa tu buku tajwid, wih, salah. Bismillah. Bismillah. Mana bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mana? Nak betul ke bismillah yang seminggu. Bila ngaji baru jumpa salah. Mujur jumpa salah sebelum mati. Kalau dah mati baru tahu salah, habis. Terima je lah azab. Nak undur balik, nak belajar dah habis waktu. Allah dah bagi kita puluh tahun, tapi kita leka dengan urusan dunia kita yang tak ada hubungan kait dengan ibadat. Leka cari kekayaan, pangkat, jawatan, masyhur. Takut orang keji kita, takut orang pandang rendah kita. Batu bertuah lah. Mana-mana orang yang Allah pilih bertuah sangat bertuah, sangat bertuah. Bila Allah pilih belajar agama, ngaji tauhid, subhanallah, tak boleh bayar, punyalah bernilai. Itu tanda Allah sayang,
tanda Allah nak selamatkan kita mati dalam keadaan akidah yang salah. Sebab tu Allah dekatkan kita dengan belajar akidah. Faham ni? Rasa terang jelas dah tu lah. Terang jelas dah tu. Maknanya bukan semata-mata percaya Muhammad Rasul, bahkan wajib percaya, yakni terima, setuju dengan segala hukum hakam yang dibawa, berita yang disampaikan, sama ada berita yang dah lepas ataupun benda yang sedang berlaku ataupun berita tentang sesuatu yang lagi akan berlaku. Terima, percaya. Yang kelima ataupun suruhan ataupun larangan, semua kena terima semata-mata terima. Yang kelima, percaya akan hari kiamat. Maka apa faedahnya apabila seseorang itu beriman dengan Rasul? Apa faedah yang dia dapat? Apa faedah yang dia dapat kalau dia beriman dengan Rasul? Faedahnya dia akan menjadi hamba yang soleh. Dia akan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Dia akan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Sebab dia percaya Rasul. Rasul kata jangan berdengki. Oh, dia tinggal berdengki, dia tak berani nak berdengki sebab percaya dengan apa yang Nabi cakap. Nabi kata berdengki hapuskan segala pahala. Oh, dia percaya, maka dia jauhkan dengki, takut. Sebab Nabi kata berdengki habis pahala semua. Maka kesan daripada keimanan tu, dia usaha untuk jaga diri dia daripada berhasad dengki dengan siapa pun. Dia jadi baik lah. Sebab dia percaya. Kalau tak percaya, dia jadi jahat. Nabi kata A, dia kata B. Nabi kata begini, dia bagi pandangan dia. Konon-konon pandangan dia lebih tepat daripada apa yang Nabi bagi tahu. Nabi itu belajar mana? Nabi itu universiti mana? Zaman Nabi tak ada universiti. Saya belajar universiti. Nabi itu peringkat mana dia belajar? Saya universiti, ada PhD, ada master. Nampak tak? Jadi jahat. Na'udzubillah. Jadi jahat, jadi biadab, jadi buang hajar. Na'udzubillah min zalik. Jadi jahat. Merasa dia lebih pandai, lebih bijaksana daripada utusan Allah lagi. Yang kelima, percaya akan hari kiamat. Wajib kita sekalian muslimin mukminat, muslimin muslimat, mukminin mukminat percaya dengan mana yakin hati, setuju hati akan adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat, yakin akan adanya, pasti adanya hari kiamat. Dengan maknanya mengaku putus, yakin sungguh-sungguh dalam hati seseorang, di dalam hatinya, mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh, mesti sungguh, benar-benar maknanya, bukan dongeng, bukan khayalan, bukan kebarangkalian, bahkan pasti dan mesti terjadi hari kiamat itu bila-bila masa jua. Bila-bila masa jua boleh berlaku. Walaupun tidak keluar lagi tanda-tanda besar kiamat, walaupun tak ada tanda-tanda besar kiamat, Allah Maha Kuasa menjadikan kiamat bila-bila masa sahaja. Sekarang ni kalau nak hancur leburkan tujuh kali langit bumi ni, akal kita boleh terima. Sebab apa? Sebab makhluk ini semuanya di dalam takluk qabdah Allah Ta'ala. Takluk qabdah. Apa maksud takluk qabdah? Sentiasa dalam rintahan Allah. Makna Allah nak buat apa je boleh. Itu maksud qabdah. Nanti kita belajar dalam bab qudrat, akan jumpa bab tu, bab qudrat besok. Takluk qabdah, kita ni sentiasa dalam qabdah, dalam genggaman Allah. Maksudnya genggaman dalam kekuasaan, dalam urusan, dalam pentadbiran Allah. Yang kaya sekarang Allah nak miskinkan dia, boleh. Kita yang bercakap ni Allah nak bisukan kita sekarang, boleh. Kita yang boleh melihat ni Allah nak butakan mata kita sekarang, boleh.
Kita yang pandai bijak ni, Allah nak jadikan kita orang paling bengap sekali. Allah Maha Kuasa. Yang berpangkat Allah nak hinakan dia sekarang, boleh. Yang mati tu Allah nak bangkitkan sekarang, boleh. Itu maksud qabdah. Allah bebas nak mentadbir macam mana ikut dia. Tak ada seorang boleh halang, tak ada seorang boleh larang, tak ada seorang boleh tegah. Wala mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau dia nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Kalau dia tak nak bagi, tak ada seorang boleh bagi. Kita nak senang, Allah tak nak bagi senang. Tak ada siapa boleh bagi kita senang. Kita nak petunjuk, tapi Allah tak nak bagi kita petunjuk, duduk dalam sesat sampai mati. Sebab tu bila kita tahu sifat Tuhan begitu, kita kena takutlah. Ni taufik belajar ni bukan wajib Allah bagi. Esok lusa, sekarang Allah boleh cabut palingkan hati kita. Sekarang kita boleh tinggalkan majlis ilmu bila Allah palingkan hati kita. Sebab tu pinjam. Jadi bila Allah bagi, kita kena sayang dan kena takut nikmat itu diambil kembali oleh Allah. Yang boleh semayang takut Allah ambil balik nikmat semayang. Yang mengaji kena takut Allah ambil balik nikmat mengaji. Berhajat kita yang dapat taufik, berhajat kepada Allah supaya taufik ini dikekalkan oleh Allah. Yang tak dapat taufik, berhajat juga kepada Allah agar diberi taufik oleh Allah, kekuatan. Kita nakkan taufik dan hidayah. Hidayah pun nak, taufik pun nak. Hidayah tu mana petunjuk. Taufik tu kemampuan untuk membuat benda yang dah ditunjuk oleh Allah. Itu dua benda berbeza. Ada orang dua-dua tak dapat. Hidayah pun tak dapat, taufik pun tak dapat. Duduk dalam gelap, kejahilan, tak tahu halal haram. Ada orang dapat hidayah, dapat petunjuk, benda tu baik, benda tu baik, benda tu baik, benda tu baik, tahu dah. Benda tu haram, benda tu haram, benda tu haram. Dosa, habis pahala, binasa amal, baru dah. Tapi nak buat tak boleh. Tahu mengumpat tu haram, tak mengumpat macam biasa. Nak tahan lidah daripada mengumpat tak mampu, sebab tidak mendapat taufik. Tapi hidayah dapat dah. Kalau tanya dia apa hukum mengumpat, haram, dosa besar. Apa akibat mengumpat? Pahala dipindahkan kepada orang yang kita umpat. Tahu, kita tahu. Tapi kenapa masih lagi mengumpat? Tak dapat taufik, tak dapat pertolongan. Tahu mengaji itu bagus, mengaji itu wajib, faedahnya banyak, tapi tak dapat nak ngaji, tak dapat nak ngaji. Ajak-ajak tak mau, ajak-ajak tak mau, ajak-ajak tak mau. Sebab tak dapat taufik untuk membuat benda yang kita dah nampak kebaikan. Jadi kita perlu dulu taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah, petunjuk dan juga pertolongan. Jadi dalam doa lepas solat tu kan kita suruh berdoa tu, tunjukkan yang baik tu baik dan bagi kami rezeki untuk membuatnya, tunjukkan yang jahat tu jahat, supaya dan bagi taufik kepada kita meninggalkan kan. Allahumma arinal haqqa haqqa, yang benar tu tunjukkan benar. Ada ke orang yang tak nampak benar tu benar? Ramai. Sehingga kita semua minta doa gitu. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar tu benar, tunjukkan yang benar tu benar. Sebab ada golongan yang tak nampak kebenaran itu benar, pada dia salah gitu. Mengikut syariat, dia tak nampak benda itu benar, pada dia tak benar mengikut syariat semua.
Dia tak nampak lah. Padahal benda yang benarnya kena ikut syariat semua, tapi pada dia tak nampak benda tu benar. Yang benarnya jangan ikut semua. Sebab Allah tutup hati dia, Allah tutup. Sebab tu bila Allah tutup, tak ada siapa boleh buka. Bila Allah sesatkan, tak ada siapa boleh bagi petunjuk kepada dia. Itu kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami jalan yang lurus. Jangan kau bimbing kami jalan orang-orang yang kau sesatkan, ya Allah, jangan. Kalau kau sesatkan, siapa boleh bimbing? Tak ada orang boleh bimbing kalau Allah sesatkan. Sebab tu kita nak Allah tunjukkan yang benar tu. Tunjukkan benar ya Allah, tapi bukan sekadar nampak benar. Bagi kami kekuatan, bagi kami pertolongan untuk buat benda benar yang kau dah tunjukkan. Yang kami dah nampak betul, yang kami dah nampak baik tu, tunjuk, bagi taufik supaya kami dapat buat benda tu. Jangan sekadar nampak daripada jauh kebaikan tapi tak boleh nak buat. Yang jahat, tunjukkan jahat. Benda keji, tunjukkan benda tu keji. Yang jijik, tunjukkan jijik. Yang dosa, tunjukkan dosa. Tapi jangan sekadar tunjuk, ya Allah bagi kami taufik supaya kami boleh tinggalkan dosa-dosa itu. Yang sebelum ni kami ingat benda tu baik rupanya, bila kau dah tunjuk, nampak salah benda ni. Jangan sekadar tu, ya Allah bagi kami kekuatan supaya kami boleh tinggalkan benda itu. Kalau tak, walaupun nampak, kita akan ulang buat benda. Jadi percayakan hari kiamat dengan maknanya mengaku sungguh seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat tu. Bila-bila masa Allah nak buat, bila pun boleh, tak payah tunggu tanda besar, tanda kecil, terbit matahari sebelah barat, keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Imam Mahdi, tak payah. Allah nak buat sesuatu tanpa syarat, dia nak jadi. Dia nak jadi. Allah nak tak syarat hari Jumaat. Cuma hadis-hadis tadi tu yang menceritakan tentang tanda-tanda tu, orang bagi apa tu? Dah belajar ke belum hari tu? Belum masuk lagi tu. Hukum aradi nama dia. Hukum aradi, janji Allah. Tu hukum aradi, janji Allah. Makna benda tu wajib akan berlaku. Keluar Dajjal wajib berlaku, keluarnya Imam Mahdi wajib berlaku, turunnya Nabi Isa wajib berlaku. Kenapa? Dah dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau ikut akal, tak perlu keluar benda-benda itu. Allah Maha Kuasa menjadikan kiamat. Jadi Allah Ta'ala menghendaki menjadikan tanda-tanda itu tadi supaya itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, supaya buat persiapan cepat-cepat, jangan lambat, jangan duk sibuk bergaduh, berperang, saling bergaduh, adik-beradik, ipar dua, saudara mara, bergaduh sebab dek dunia. Pasal benda, pasal bangkai bergaduh, pasal bangkai, merebut bangkai. Bukankah dunia itu di sisi Allah bangkai? Apa maksud dunia? Sesuatu yang tidak menolong akhir. Benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat pun, itu namanya dunia. Tiba-tiba kita bergaduh sebab benda-benda itu sampai sanggup putus saudara. Hinanya kita berebut bangkai ini binatang, anjing. Mana kalau perangai kita berebut sebab dari benda dunia, tak ubahlah macam anjing perangai kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan bergaduh sebab dari benda-benda dunia yang macam tu. Benda tak ada kemuliaan di sisi Allah. Sanggup kita putuskan silaturahim, memfitnah dan macam-macam. Padahal yang direbutnya tadi dunia yang hina sisi Allah. Dunia itu ibarat bangkai. Di sisi Allah, dunia itu macam bangkai. Apa sahaja sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, namanya dunia. Pekerjaan, urusan yang tidak menolong ibadat, namanya dunia.
Tapi kalau urusan pekerjaan itu menolong ibadat, namanya akhirat. Harta benda yang menolong ibadat namanya akhirat. Harta benda yang tak ada tolong ibadat namanya dunia. Tiba-tiba kita bergaduh sebab benda dunia tadi. Di ulama tasawuf pesan, dunia ni bukan semua boleh ambil dan bukan semua suruh buang. Mana-mana benda dunia yang tolong ibadat, bantu kita dekatkan diri kepada Allah, itu namanya akhirat. Ambillah, jagalah benda itu elok-elok, sebab dia menjadi asbab kita dekat dengan Allah. Apa saja urusan yang tidak ada hubung kait, tak tolong ibadat, bahkan jadi sebab kita melupakan ibadat, meninggalkan ibadat, itulah namanya dunia yang wajib ditinggalkan, mesti. Jadi bukan semua kena buang dan bukan semua kena ambil. Bukan semua kena buang, bukan semua kena ambil. Jadi kita nilailah sendiri, tengok urusan aku yang ni bantu aku ibadat tak? Ataupun benda ni lah yang jadi sebab aku tak ada waktu untuk beribadat. Ibadat tu bukan semayang je Kita sebut bila ibadat je semayang. Ni ngaji berdoa ini ibadat ni wajib, sama macam solat juga. Bahkan tak belajar ni solat kita tu Allah tak terima. Walaupun solat tu ibadat nombor satu paling besar, selepas daripada bersyahadah, solat tu nombor satu paling besar. Tapi kalau tak belajar, yang nombor satu tadi Jahannam, Allah tak akan terima. Jadi jangan semata-mata solat meninggalkan menuntut ilmu. Nanti kita binasa. Jadi yakin ada hari kiamat bila-bila masa. Dah bila seseorang itu yakin adanya hari kiamat dan dia tahu kiamat tu hari yang macam mana, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat menggerunkan, kacau bilau yang sangat-sangat dahsyat, goncangan kiamat tu sangat dahsyat. Segapan apapun, sesayang apapun kita atas dunia sesama kita ni, bila di hari kiamat besok, kita takkan teringat orang yang kita sayang. Punya gerunnya hari kiamat. Para Nabi, para Rasul pun takut kepada Allah, sedangkan mereka tak pernah buat dosa kepada Allah. Mereka takut, mereka merasakan seolah-olah mereka ada buat dosa dengan Allah. Takut, gerun, tak berani. Sebab Allah Ta'ala tak pernah murka seperti mana kemurkaannya pada hari itu, hari kiamat. Takut sangat-sangat. Kita tengok gempa bumi, kita tengok peperangan, kita tengok tsunami, masih lagi panggil-panggil bini, anak, teringat mana bini, mana anak, mana bini, mana anak, mana suami, mana mak ayah. Terfikir lagi dahsyat-dahsyat tsunami itu. Terfikir lagi mana anak, mana lagi. Kiamat dah lupa segala-galanya kerana takut dengan Allah. Aku ni syurga ke neraka, amalan aku ni Allah terima ke tidak. Tak ingat dah bini anak minta maaf, tapi tak teringat dah. Sini dahsyat-dahsyat pun berlaku gempa, panggil lagi anak, panggil lagi bini, panggil lagi laki. Kiamat dah, anak yang dalam kandungan pun dibuang ni, dicampakkan macam gila berani. Padahal tak gila, tapi keperbuatan tu seolah-olah macam orang yang gila. Anak yang sedang disusukan dibalik macam orang tak waras, padahal dia waras. Ibu yang sedang menyusukan anak tadi, bila berlakunya goncangan kiamat tu, dibaliknya, dicampaknya bayi dia. Bukan sebab gila waktu tu, dah waras,
Tapi oleh kerana terlalu gerunnya goncangan kiamat tu, dia buang je, tak peduli ya. Oh, tak boleh cerita kiamat tu je. Kiamat ni umum lah. Sakaratul maut, itu masuklah pintu kiamat kita. Nak bertemu dengan malaikat maut, makhluk yang macam mana malaikat maut tu? Macam kawan-kawan kita ke? Malaikat maut. Oh, jangan buat pasal malaikat maut. Dalam kitab sana sifat dan ceritakan sifat dia. Kalau dia datang untuk cabut nyawa orang fasik, orang banyak dosa, banyak maksiat, fasik, dia datang dengan seburuk-buruk rupa, sejahat-jahat rupa, tanpa ada sebarang sifat belas kasihan. Hitam tubuh, so hitam-hitam, berdiri bulu-bulu gama dia, keluar api dan asap daripada mata, daripada mulut, menyala-nyala keluar, nak cabut roh orang fasik tadi. Macam mana kita nak hadapi dia? Apa persiapan kita? Apa benteng kita? Apa nama cerita orang putih ni? Apa? Storm Rider nama dia? Yang rider kepala berkorak berapi tu. Apa? Ghost Rider. Baik ada orang kita tengok cerita tu. Itu gambaran. Orang putih ni dibuat cerita-cerita tu bukan sebarang kan? Dia tengok dalam kitab. Dia tengok dalam kitab, dia bukan buat cerita sebarang. Dia tengok kan, dia orang kaji Quran, kaji hadis. Tapi yang hakikat tak ada lah. Macam tu lagi dahsyat lagi. Lagi dahsyat lagi daripada tu. Itu gambaran. Yang tak sikit pun tak sama sebenarnya. Dengan hitam tubuhnya, hitam pakaiannya, berdiri segala bulu-bulu dia, suaranya macam peti tu, matanya bersinar seperti pancaran kilat, macam kilat terang macam itulah mata malaikat maut. Kemudian keluar daripada mata, hidung, mulutnya api dan asap. Mana nak hadap one by one, kita dengan dia je waktu tu. Orang yang pangku kepala kita pun tak tahu apa cerita yang sedang kita alami waktu tu. Apa persiapan kita? Itu masuk dalam kiamat tu. Jadi bila orang yang, bila kita tahu, faham, yakin kiamat ni di antara cerita ni macam tu, jadi takut, jadi risau, jadi gerut, maka akan menjadikan dia orang yang akan berusaha membuat sebaik-baik persiapan. Kerana di hari kiamat tu ada balasan yang celaka, ada balasan yang nikmat, yang baik. Kalau dia jadi orang soleh, hatinya bersih, bertakwa, akidahnya betul, malaikat itu akan datang dengan rupa yang cantik, yang indah, yang menyenangkan. Dah kita nak yang mana? Buat sekarang lah nak kena usaha. Sekarang lah kita nak kena usaha. Kalau suami, usaha jadi suami yang baik, yang bertanggungjawab, yang ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab, bukan mengharapkan balasan baik daripada anak bini. Kalau kita buat baik, mengharapkan balasan baik daripada anak bini, salah, kita salah. Kita tak ikhlas. Sebab tu ramai suami yang kecewa apabila perbuatan baiknya pada anak bini tak dapat balasan baik daripada anak bini. Menyesal aku jaga Allah selama ini, menyesal aku cari duit selama ini. Alhamdulillah. Kenapa perlu menyesal kalau kau yakin kau akan dapat balasan daripada Allah? Kenapa perlu menyesal dengan kebaikan yang kita buat kalau kita yakin apa yang kita buat itu akan dibalas baik oleh Allah? Itu tanda kita tak ikhlas. Sebab itu dalam Islam mewajibkan ikhlas dalam ibadah. Orang yang ikhlas tak akan kecewa, sebab dia yakin setiap perbuatan pengorbanan dia, harta, perasaan, kepenatan, tenaga, semua itu akan dibalas dengan balasan baik oleh Allah. Tapi salah kita,
mengharapkan balasan baik daripada orang kan anak bini kita tu bukankah orang, bukankah makhluk nama anak bini kita tu. Jadi kita berbuat baik dengan niat supaya mendapat balasan baik daripada makhluk. Siapa dia makhluk ni? Anak bini kita di antara. Sebab tu ramai suami yang kecewa, menyesal lagi. Nampak tak? Yang isteri pun menyesal buat taat dengan suami, menyesal khidmat dalam rumah tangga kerana sebab dibalas begini. Kenapa perlu menyesal kalau kita berkhidmat ikhlas kerana Allah? Bukankah kita tak yakin segala benat lelah kita akan dibalas oleh Allah? Ini yang kita nak kena baiki, betulkan. Takut apa yang kita buat tu besok jadi binasa sebab hati dah tak ikhlas buat dah. Sebab mengharapkan balasan baik daripada makhluk tadi. Tapi kalau dia berbuat baik kerana ikhlas kerana Allah, yakin walaupun kebaikan yang aku buat dibalas dengan kejahatan, pasti aku akan dapat balasan baik daripada Allah hari kiamat besok. Maka dia akan seronok dengan tanggungjawab masing-masing. Kau nak balas baik, pergi pun. Kalau kau tak balas baik pun, tak ada masalah. Sebab aku buat, kita buat, contohnya kita buat bukan kerana mengharapkan balasan baik daripada makhluk, tapi mengharapkan balasan baik daripada Allah. Jadi tak ada kecewa. Kau kecewa ke tak contohnya? Kecewa tak anak bini kau buat macam tu? Dia kata aku tak kecewa. Sebab apa tak kecewa? Kau buat baik susah-susah, tiba-tiba dia orang balas macam tu. Kenapa kau nak kecewa? Kan Allah Ta'ala dah persiapkan balasan untuk aku di hari kiamat. Tapi bila kita mengharapkan balasan baik daripada orang, itu yang membuat kita selalu kecewa. Salah siapa? Bukan salah orang tu, bukan salah yang buat jahat pada kita tu, salah kita sendiri kerana kita beramal tak ikhlas. Kita tak ikhlas, kita tak ikut perintah Allah. Allah suruh buat baik, ikhlas kita buat baik, harapkan balasan baik. Salah kita, maka musibahnya kita dah terima. Betul kan balik? Banyak kita ni sengit-bengit, banyak sengit-bengit kita. Jangan harapkan balasan baik daripada makhluk. Makhluk tu tak kira siapa. Buat baik pada mak bapak, dia akan kecewa buat baik pada mak bapak ni. Kalau seandainya mak bapak dia tak membalas kebaikan pada diri dia. Contohnya mak bapaknya ada sifat kasih sayang lebih daripada adik-adik yang lain nak bandingkan dengan diri dia. Dia akan rasa kecewa buat baik dengan mak ayah yang macam tu. Aku buat baik pun mak ayah kan sayang itu pun. Aku buat baik pun mak ayah sayang yang tu. Nampak tak? Tapi kalau dia buat baik kepada ibu bapa mengharapkan balasan dan redha Allah, dia akan seronok. Dia akan terus buat baik walaupun mak bapak tak pandang dia. Sebab dia yakin kebaikan dia takkan dilupakan oleh Allah. Itu rahsia ikhlas. Itu rahsia kita tengok orang soleh tu dia istiqamah buat baik. Rasulullah SAW penghulu segala orang yang ikhlas, Sayyidul Mukhlisin, penghulu segala orang ikhlas. Sebab tu apa yang dibuat oleh umat kepada dia, dia tetap terus buat baik. Kau makilah dia, kau cacilah dia, kau ancamlah dia, kau kutuklah dia, apa pun dia tetap membalas dengan kebaikan. Sebab dia buat bukan mengharapkan balasan baik daripada umat dia, tapi nak mencari redha Allah. Bahagia hidup kita kalau boleh tiru akhlak Nabi SAW. Bahagia kita akan terus buat baik pada anak bini walaupun anak bini tak hargai, terus buat baik pada suami walaupun suami tak hargai. Dia akan terus buat, sebab dia buat bukan menghambakan diri kepada suami, tapi menghambakan kepada Allah. Yang suami menjalankan tanggungjawab bukan sebab menghambakan diri pada anak bini, tapi menghambakan diri kepada Allah. Anak-anak membuat baik kepada ibu bapa tu bukan dengan sebab memperhambakan diri pada mak bapak, tapi memperhambakan diri kepada Allah. Kerana Allah tuntut buat baik.
Jadi kita ni kena ngaji tasawuf, kena ngaji tauhid, kena ngaji syariat, kena ngaji, baru kita boleh kesan langkah kita tu betul ke salah, sengit ke serong ke. Baru nanti Allah tunjukkan satu-satu, silap ni silap, ni tak kena, ni tak kena. Daripada situ nanti dia boleh adjust, usaha adjust balik. Sebab tu kita tak ada masa tak ada masa nak sibuk dengan dosa orang. Kita tak ada masa nak sibuk dengan dosa orang, sebab diri kita ni tak baik-baik lagi. Sedangkan umur kita dah tak tahu berapa hari tinggal. Cukuplah berpuluh tahun kita habiskan bersibuk dengan dosa, sianu jahat, sampai terlupa kejahatan diri sendiri. Banyak kita buang masa. Jadi gunakanlah masa yang tinggal ni, tumpukan perhatian untuk memperbaiki diri kita sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh, bersihkan hati kita, usaha buang segala penyakit yang Allah benci, usaha hiaskan dengan segala sifat yang terpuji. Jangan kata tak boleh. Jangan kita set dalam kepala kita, aku tak boleh jadi baik, hati aku tak boleh baik. Jangan. Itu sebenarnya perangkap syaitan yang nak melemahkan kita daripada bersungguh-sungguh membersihkan hati kita. Tapi kalau kita kata insya Allah, aku yakin dengan bantuan dan pertolongan Allah, satu masa hati aku akan boleh jadi bersih, tak mustahil. Sekarang pun Allah nak bersihkan hati aku, tak mustahil. Tapi Allah suka nak tengok aku bersungguh-sungguh berusaha. Allah suka tengok hamba yang jatuh bangun mengharapkan pertolongan Allah. Allah sangat redha aku yang macam tu. Padahal Allah boleh dia nak jadikan hati kita baik semua. Dan seorang pun yang hatinya busuk jahat, Allah Maha Kuasa nak buat. Betul tak? Tapi kenapa Allah tak kehendak itu? Sebab Allah seronok tengok hamba yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh, yang tak pernah kenal erti putus asa untuk nak mencari redha Allah. Itulah yang menjadikan dia kekasih Allah. Itu yang menjadikan dia kekasih Allah, kesungguhan dia. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Ini persiapan. Maknanya kalau kita yakin hari kiamat tu akan ada timbangan amal, ada azab dan macam-macam lagi, adakah kita boleh duduk saja berpeluk tubuh sekarang? Dengan makna kita redha dengan diri kita yang banyak dosa maksiat, seronok dengan hati kita yang busuk, hati kita yang banyak penyakit, hasad, dengki, dendam. Adakah ini persiapan kita nak kembali kepada hari kiamat tu? Inikah persiapan kita nak mengharungi, nak melalui hari yang sangat menakutkan tu? Adakah kita nak bawa hati yang Allah benci ni? Selamat ke kita dengan hati yang macam ni kalau kita mati? Kalau yakin hari kiamat tu ada, yakin ada azab yang sangat dahsyat, adakah inikah saja persiapan kita? Dengan ibadat campur-campur, time solat, time mengumpat, time berdendam, puasa. Ni amalan yang kita nak bawa balik ni. Ini yang kita nak bawa menghadap Allah ni. Ini bekalan kita. Kalau ibaratnya makanan yang bersih tadi dicampurkan dengan najis, tergamak ke kita nak makan? Makanan bersih campur dengan najis, gaulkan dengan najis, tergamak ke kita nak makan? Begitulah juga amalan kita sekarang ni, campur-campur. Amalan kita campur-campur, tuan-tuan. Tapi mengaji, tapi mengumpat, kita mengumpat, tapi berdendam, sangka jahat, malam berqiyamul lail, nanti tak lama lagi nak puasa dengan tarawih, dengan tadarus, berdengki pun ada tak berhenti. Kita seronok dengan amalan kita yang jadi campur-campur macam ni. Sebab apa? Sebab kita tak faham ibadat tu apa. Kita tak belajar, kita tak faham yang nama ibadat yang sebenar-benar tu apa, kita tak faham. Allah Ta'ala suruh buat segala yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang, zahir dan batin. Tapi yang kita buat macam mana? Membuat sebahagian yang Allah suruh. Yang zahir ni sebahagian, yang batin pun sebahagian. Meninggalkan segala yang dilarang, zahir batin. Tapi kita meninggalkan sebahagian yang dilarang oleh Allah, yang sebahagian lagi kita buat macam biasa. Dah kena dah.
dengan yang Allah suruh. Membuat segala yang disuruh zahir dan batin kita buat. Yang kita buat membuat sebahagian yang disuruh oleh Allah zahir batin. Cari nafkah, sembahyang, puasa, tutup aurat tidak, ngaji fardu ain tidak. Ini maksud buat separuh yang disuruh oleh Allah. Hati pun macam tu. Sembahyang ikhlas kerana Allah, bagus. Tapi dalam masa yang sama, aku lebih baik daripada dia, aku lebih pandai daripada dia, aku lebih alim daripada dia. Ada takabur, sambil-sambil ada takabur, sambil-sambil ada sangka jahat. Inilah ibadat kita, inilah ibadat saya, inilah ibadat kita. Adakah kita selesa dengan macam ni? Sebab tu sifat yang dibenci oleh Allah dalam hati, redha dengan diri sendiri, seronok puas hati dengan amalan sendiri. Ini sifat yang dibenci oleh Allah. Ini yang menyebabkan kita tak akan rasa berdosa, kita tak akan rasa bersalah dengan Allah. Kita akan puas hati dengan diri kita yang ibadat campur-campur dengan benda haram ni. Kita puas hati. Ibaratnya kalau Allah nak ambil nyawa kita pun sekarang tak apalah, sebab aku dah sembahyang, dah mengaji dan macam-macam. Kita tak sedar penyakit-penyakit hati yang haram itulah memadam semua amal kebaikan dan kebajikan yang kita buat. Sebab tu kena mengaji, berfaham ibadat tu. Ya, sebab ibadat tu bukan benda main-main, bukan benda suka-suka, bukan benda suka. Sebab tu betul lah, bila Allah pilih sangat betul. Ya Allah, syukur. Jadi apa persiapan nak menghadapi hari kiamat? Beramal soleh, ngaji, ngaji fardu ain, ngaji sungguh-sungguh, kemudian usaha amalkan. Memang makan masa, bukan hari ni mengaji, hari ni boleh amalkan semua dah, tapi proses tu makan masa. Yang penting jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi sampai mati. Bukan tak boleh setahun, tak boleh 2 tahun, tak boleh 3 tahun, tak boleh 4 tahun, tak boleh 5 tahun, dah menyerah, aku tak boleh jadi baik. Itu nama putus asa. Itu putus asa. Itu tanda-tanda kita berpegang dengan diri kita sendiri, berpegang dengan usaha kita, bukan berpegang pada pertolongan Allah. Kalau hamba berpegang sungguh dengan Allah, dia tak akan putus asa. Dia akan cukup, sebab dia yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa dan menolong dia bila-bila masa. Tapi kesungguhan jatuh bangun itulah yang menjadi asbab Allah mengkafarahkan dosa-dosa kita yang dulu. Kesusahan hamba bermujahadah itulah menjadi pencuci dosa-dosa kita dulu. Jadi banyak hikmah Allah jadikan rintangan, halangan, cabaran. Sebenarnya kebaikan untuk kita, tapi bila kita tak tahu, kita nampak benda tu satu yang tak elok untuk kita. Sebenarnya kebaikan untuk kita, kebaikan untuk kita. Jadi buat persiapan, pastikan hati kita sentiasa bersih daripada sebarang jenis penyakit yang Allah benci, dan hiaskan dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Sabar, redha, sangka baik, merendah diri, ikhlas, cintakan akhirat, bencikan dunia. Belajar tasawuf lah. Dalam tasawuf dia akan ajar lah benda tu nanti. Dendam, bersihkan dan sebagainya. Yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Qada qadar. Selalu kita cakap qada qadar, qada qadar. Apa qada qadar ni? Percaya dengan qada dan qadar. Baik, dia nak hurai. Dengan maknanya percaya qada qadar ni, dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sifat iradat. Nanti kita belajar bab iradat. Tapi di sini disebutkan, kita sebut secara ringkas lah. Sifat iradat ni sifat yang wajib, mesti ada pada Allah. Makna Melayu, sifat iradat ni sifat penentu. Sifat penentu ataupun sifat berkehendak. Dengan iradat ni lah Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu mungkin tadi. Allah Ta'ala menentukan kelakuan keadaan mungkin ataupun makhluk itu. Adakah makhluk itu nak dijadikan ataupun makhluk itu tidak mau tidak dijadikan?
Adakah sesuatu itu akan diciptakan ataupun tidak diciptakan? Itu peranan iradah tadi. Jadi apa-apa yang telah ditentu oleh Allah dengan iradatnya pada sedia kala lagi, itu yang dimaksudkan dengan qada. Itu yang dimaksudkan dengan qada. Mudah kita nak faham perancangan Allah sedia kala tu. Apa yang Allah dah rancang sedia kala, apa yang Allah dah putuskan sedia kala, itu namanya qada. Contoh ni macam hari ni kita yang hadir majlis ilmu ni, kita takkan duduk di sini, melainkan kita ni sekarang ni yang sama dengan kawan-kawan kita yang duduk ngaji dalam online ni, kalian semua ni, kita semua telah ditentukan oleh Allah sedia kala lagi akan duduk dalam majlis ilmu di sini pada waktu di hari ini dan sebagainya. Benda ni dah dikehendak oleh Allah sedia kala lagi. Cuma semalam, sebelum tu, hari tu, minggu lepas, tahun lepas, benda ni belum lagi diciptakan oleh Allah. Okey, itu qada. Faham dulu qada makna penentuan. Yang Allah dah buat dengan iradatnya, muafakat dengan ilmunya, Allah dah tentukan sekian. Cuma belum jadi lagi. Allah belum buat lagi. Kita buat contoh lain. Kematian saya, ajal saya, kematian saya telah diputuskan oleh Allah sedia kala lagi. Makna dalam ilmu Allah dan kehendak Allah, Allah dah tahu dan Allah dah kehendak saya akan mati pada hari sekian, di tempat sekian, waktu sekian, dalam keadaan sekian. Itu qada, kematian bagi diri saya. Cuma sekarang Allah belum menciptakan lagi kematian itu, kerana belum sampai waktu tempoh yang Allah kehendaki. Tiba-tiba bila sampai waktu yang Allah nak, contohnya sekian hari, sekian jam, sekian pukul, tempat sekian, lengkap tu, lengkap semua, pakai pakaian apa, semua lengkap. Semua lengkap. Dengan siapa, di mana, mati macam mana, semua ada dah. Jadi bila berlakunya benda tu, Allah jadikan kematian yang serba lengkap dengan kehendak dia tadi, itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Makna Allah menjadikan apa yang dia dah rancang sedia kala lagi. Jadi apa yang Allah rancang sedia kala lagi namanya qada. Bila Allah jadikan benda yang dia rancang, namanya qadar. Qada ta'alluq iradat, qadar ta'alluq qudrah. Tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Nanti kita sampai bab dia insya-Allah. Ni sepintah lalu kita terang macam tu dulu. Samalah, masuklah kebahagiaan, rezeki, jodoh, semua kan. Nanti kita dah belajar dalam bab iradat, apa sahaja yang berlaku di dalam alam semesta ni sejak sedia kala, makna semuanya yang berlaku dalam alam ni, alam dunia, alam akhirat, alam nyata, alam gaib, apa sahaja yang berlaku ni daripada perkara makhluk mungkin ni, semuanya telah diputuskan, ditentukan oleh Allah. Masuk semua segala perkara baik dan buruk, taat, maksiat, iman, kufur, semuanya itu telah ditentukan oleh Allah sedia kala lagi. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Buruk, baik, taat, maksiat, seronok, tidak, semua itu Allah dah sedia kala lagi tetapkan. Bukan seperti Mu'tazilah kata yang baik-baik sahaja yang Allah tentukan, benda yang tak elok, tak baik bukan Allah tentukan. Itu bukan akidah kita. Cuma dalam ceramah biasa kita dengar yang baik daripada Allah, yang jahat, yang kekurangan daripada diri saya, itu adab bercakap nama dia, bukan akidah. Dalam hati tetap beriktikad buruk baik itu berlaku dengan kehendak Allah. Tapi adab bercakap yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, itu adab, bukan akhlak. Bukan iktikad, itu adab. Kalau dia cakap gini, tapi ceramah dia kata begini, yang baik daripada Allah, tadi saya buat silap, buat salah tadi pun daripada Allah juga,
betul perkataan tu, tapi haram hukum bercakap begitu. Orang panggil biadab dengan Allah, biadab dengan Allah, membangsakan benda kekurangan pada Allah tu biadab. Tapi pada akidah wajib, buruk baik semuanya dengan kehendak Allah. Mustahil ada benda yang berlaku dengan tanpa kehendak Allah, itu mustahil. Itu akidah kita. Sebab tu kena ngaji akidah, pegangan kita ahli sunnah begitu. Qada itu penentuan. Ingat tu, bila kita sebut qada, penentuan, ketetapan yang Allah Ta'ala menentukan dia oleh Allah Ta'ala dengan iradat, makna sediakan lagi, tambah sikit lagi tu. Dalam kitab tu betul dah, yang telah menentu akan dia oleh Allah dengan iradat, yakni pada sedia kala lagi, pada sedia kala lagi ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat. Ta'alluq tanjizi qadim telah lulus sedia kala lagi, Allah dah menentukan segala-galanya. Ta'alluq tanjizi qadim sifat iradat. Dan makna qadar itu, qadar itu apa pula? Qadar itu takdir Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Mudahnya bila sebut qadar, ciptaan Allah, apa yang Allah ciptakan. Macam tadi lah, Allah ciptakan kematian saya tu. Bila Allah ciptakan kematian saya, itu namanya qadar. Allah tentukan kematian saya sedia kala lagi itu namanya qada. Qada, Allah tentukan kematian saya. Qadar, Allah ciptakan kematian saya. Itulah kiaslah yang lain-lain. Kiaslah yang lain-lain. Gitulah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, beriman dengan qada qadar itu apa maknanya? Mengaku putus, yakin sungguh-sungguh dalam hati, yakin sungguh-sungguh dalam hati, percaya sungguh-sungguh, mati-mati percaya. Mati-mati percaya sungguh-sungguh dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya itu, semuanya buruk baik tadi, dengan kehendak Allah. Semua masuklah batu-batu, pasir-pasir tu, ada yang duduk sudut tu, ada yang duduk sudut tu, kipas tu duduk situ, semua tu duduk dalam ketentuan Allah. Bukan saya saja tu kan. Ni beg saya ni duduk sini hari ni, kan saja-saja. Yang abang duduk situ, yang abang duduk situ, bukan saja-saja tuan. Hari ni berapa urat lagi jangur kita yang ada, hari ni gugur yang mana, semua tu sangkut paut dengan iradat Allah. Tak ada satu pun, tak ada satu zarrah pun, satu atom pun yang duduk dalam alam ni, melainkan Allah lah yang kehendak dia ada kat situ. Semua duduk jalan. Ya, saya saja semua duduk jalan. Tengah semayang, lalat tinggal kat batang hidung itu. Ingat saja-saja lalat tu singgah kat batang hidung, tanpa Allah kehendak. Dah Allah lah yang kehendak dia singgah kat batang hidung. Adalah hikmah tu. Boleh jadi dalam sembahyang tadi kita berasa hebat, berasa suci. Dandan Allah sini, lalat singgah, suci apa kau? Lalat ni singgah kat tai. Ni dia tinggal singgah kat batang hidung kau. Mana kemuliaan kau? Itu tak perasan sindiran-sindiran Allah. Itu tak perasan. Semua tu nak mengingatkan kita kepada Allah. Semua tu nak mengingatkan kita kepada Allah. Semua, ingat tu, semua yang dah berlaku, yang sedang berlaku di dunia, alam nyata, alam ghaib, hari kiamat besok, dalam syurga besok, dalam neraka besok, pada mahsyar besok, dalam kubur besok, segala-galanya itu semuanya bersangkut paut dengan iradat Allah, ketentuan Allah. Tak ada satu benda pun yang berlaku luar daripada kehendak Allah dah. Tak ada.
pasangan kita, jodoh kita, suami kita, anak kita, semua. Hari ni orang datang maki hamun kita, hari ni orang datang fitnah kita, hari ni orang datang cela kita. Ingat saja-saja tuan-tuan benda tu. Siapa yang hantar tu? Siapa yang hantar tu? Allah yang hantar. Kenapa Allah hantar orang yang macam tu? Kenapa Allah tak hantar orang yang menyenangkan hati kita? Kenapa Allah hantar orang yang macam tu? Menguji kesabaran. Adakah kita betul-betul hamba yang bermaaf? Adakah kita hamba yang tidak ada dendam? Yang kita berasa hebat, yang berasa soleh, berasa bertakwa? Gitu. Adakah kita berasa lebih baik daripada yang datang tadi? Itu semua ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa yang paling baik amalannya, maka Allah uji. Dia Tuhan, Dia empunya peperiksaan. Ikut Dia nak ciptakan jenis soalan yang bagaimana, ikut Dia nak meletakkan ujian yang bagaimana, terserah kepada Dia. Yang pasti kita diuji. Sebab kita ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu berasa baik, berasa hati kita bersih. Maka Allah datangkan ujian yang macam tu. Betul ke bersih hati kita? Betul ke hati kita bersih? Allah datangkan orang macam tu. Nak tengok, adakah kau bersih hati? Adakah kau penyabar? Adakah kau orang yang tawadu? Adakah kau pemaaf? Adakah kau orang yang redha dengan ketentuan Allah? Adakah dengan sebab benda-benda tak sedap ni datang pada hati kita, datang pada diri kita, kita dah mula bersangka jahat dengan Allah? Kita mengaku la ilaha illallah, Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang. Adakah masih lagi demikian dalam hati kita? Apabila benda-benda yang tak sedap datang pada kita tadi, selepas satu lepas satu. Adakah dah mula dia meragui kebaikan Allah? Adakah dia dah mula meragui kasih sayang Allah dengan datang benda-benda itu tadi? Ataupun dia masih tetap yakin kau maha pengasih, kau maha penyayang, kau maha adil, kau maha mengetahui, kau tak buat zalim kepada aku ya Allah, kau sentiasa buat baik kepada aku ya Allah. Tengok macam para Nabi, para Rasul, makin diuji makin dekat hatinya dengan Allah, makin diuji makin dekat dia dengan Allah, makin diuji makin sayangnya kepada Allah. Itu baru betul. Kita makin Allah uji makin tinggalkan agama, makin Allah uji makin buang syariat. Konon-kononnya nak protes, benda yang datang ni tak sama dengan kehendak kita, seolah-olah kita nak memerintah Allah supaya mengikut kehendak kita. Tengok orang-orang tu, mana kebaikan kita? Mana kebaikan kita? Mana kesolehan kita? Orang yang soleh makin diuji, dia makin dekat dengan Allah. Kita makin diuji makin maksiat. Yang tutup aurat bila diuji dedah aurat. Yang semayang bila diuji tinggalkan semayang. Mana baik itu? Itu ujian. Bukan saja-saja benda itu datang pada kita. Allah nak menguji. Adakah betul hati kita baik? Adakah betul hati kita bersih? Adakah kita tetap yakin Dia Tuhan yang maha adil? Inilah yang terbaik yang Allah tetapkan atas diri aku. Adakah kita masih yakin macam tu? Ataupun dah mula dalam hati kita ada sangka-sangka yang bukan? Tak patut Allah takdirkan gini. Tak patut Allah takdir begini. Tak patut Allah takdir begini. Siapa kita yang mengatakan Tuhan tak patut ni? Ingat tak? Yang kita ni diberi akal oleh Allah. Tiba-tiba dah diberi akal oleh Allah, dipinjamkan ilmu sedikit, dah mula kita mengatakan Allah tak patut. Na'udzubillah min dzalik. Lupa je kita. Lupa kita sangat-sangat lupa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bagi kita kesedaran. Nampak benda-benda jadi. Sebab tu tadi saya kata kita ni tak ada masa nak heboh tentang dosa. Nampak orang tak heboh, contohnya nampak Zuhid, doakan kebaikan.
doakan kebaikan, mudah didapat taufik hidayah, ikut perintah Allah, dapat syariat, cukup. Jangan hitungkan tentang dosa dia. Ni dosa kita tak habis-habis lagi, hati kita tak elok-elok, adab kita dengan Allah tak ada lagi. Walaupun zahirnya nampak macam baik dah, tutup aurat, semayang, tapi akhlak hati kita ni auzubillah. Cari tempat berhenti stesen, mana nak berhenti stesen. Mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh bahawanya segala perkara yang berlaku itu baik dan jahat semuanya daripada dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan menjadi ia akan dia. Baik, bila kita tahu, faham, sedar, yakin semua yang berlaku tadi daripada Allah. Siapa dia Allah? Tuhan yang kita sendiri mengaku tidak ada Tuhan melainkan dia, yang kita sendiri mengaku dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dia yang maha suci daripada membuat kezaliman, tak ada yang tak patut dibuat oleh Allah. Bagaimana tindakan kita sepatutnya? Adakah patut kita mengatakan kita tak boleh terima takdir? Adakah kita patut bagi diri kita kata aku tak boleh terima benda ni? Patut tak? Maknanya kalau kita kata aku tak boleh terima benda ni, maksudnya aku tak boleh terima apa yang Allah aturkan ni. Cuba halusi, betul tak? Contohnya berlaku mudarat hari ni pada diri saya. Bukankah mudarat tadi dengan kehendak Allah? Tiba-tiba saya kata saya tak boleh terima benda ni berlaku. Maksudnya apa tu? Kenapa Allah buat macam ni? Aku tak boleh terima. Maksudnya aku tak boleh terima lah apa yang Allah aturkan. Soalan ni, apa alasan kita nak jawab nanti di hadapan Allah bila Allah Ta'ala tanya kenapa kau tak boleh terima? Adakah kau lebih pandai? Adakah lebih tahu daripada Allah? Macam mana kita nak jawab? Kita ni nanti akan dihisap oleh Allah sehalus-halusnya, tuan-tuan. Sehalus-halus, bukan zahir sahaja kita akan dihisap, di hati kita pun akan dihisap oleh Allah. Macam mana sangkaan kita pada Allah selama ni? Kita sangka Allah tu macam mana? Allah tahu, Allah tak lupa pun. Dalam hari ni, contoh sehari ni kita ada bersangka jahat dengan Allah, Allah tak lupa, akan dibangkitkan besok di hari kiamat benda tu. Itu hebatnya pengetahuan Allah sampai ke lubuk hati, sampai perasaan kita, sangkaan kita pun tak boleh lepas daripada pengetahuan Allah. Itu yang kita fikir macam tu, sepatutnya rasa takut dalam hati kita. Besok Allah akan tanya hati aku macam ni, tak naklah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berikan umur yang panjang lagi berkah, kesihatan, keafiatan yang berkah, rezeki yang halal, yang luas lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang sabar, yang senantiasa sangka baik dengan Allah, yang boleh terima qada dan qadar Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, anak bini kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita semua, kawan-kawan kita semua, kenalan kita semua, jiran-jiran kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang masih hidup ataupun yang dah pergi. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita doa, mudah-mudahan Allah ampunkan sekaliannya. Mudah-mudahan kita yang masih hidup ini nanti direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu yang Allah ridha. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selamatkan diri kita dan keturunan kita daripada terpengaruh terikut dengan pahaman-pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan berusaha beramal, tidak berputus asa sampailah nyawa kita diambil oleh Allah. Mudah-mudahan dikabulkan sekalian doa-doa, hajat-hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik di sisi Allah untuk kita, moga dikabulkan. Seandainya benda
sekiranya itu tidak baik pada Allah, apa yang kita hajat dan itu tak baik untuk kita sisi Allah, moga digagalkan, moga dijauhkan, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Yaman dan di mana-mana negeri negara orang Islam yang dizalimi oleh orang kafir harbi, mudah-mudahan dibantu, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yang syahid diterima syahidnya, dan Allah menghancurkan, mudah-mudahan Allah menghancurkan sekalian orang kafir harbi yang mempunyai niat yang khianat umat Islam, menghancurkan mereka, menjahanamkan mereka sehancur-hancurnya, dan memberi kemenangan kepada sekalian umat Islam, sekalian tempat, sekalian waktu, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian semua dengan keberkatan, kecintaan kalian, kecintaan kita dengan majlis ilmu, mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, solehah, keturunan yang soleh, solehah hingga kiamat yang berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma ahli qutri wa sawada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minni wa minkum wa minkum. Taqabbal ya karim.